Macam contoh tadi Datuk cakap pasal pekerja. Ramai orang cakap tak ada kerja, tapi bila Datuk buka tentang kerja kosong, belum ada orang datang. Jadi itu peluang. Bagi saya nampak peluang tu dari satu sudut, kita boleh bekalkan sumber pada Datuk. Yang saya cuba ingin lakukan di kawasan Sungai Besar Sekincan ini untuk mengubah pemikiran ataupun persepsi golongan B40 berkenaan dengan tentang pelancongan domestik. Pelancongan domestik. Sekarang ni bila berlakunya wabak coronavirus COVID-19 bukan sahaja di negara kita, di seluruh dunia, maka syarikat-syarikat yang terlibat dalam pelancongan, lebih-lebih lagi pelancongan yang melibatkan international, melalui satu masalah ataupun proses untuk pergi ke arah tutup kedai. Ini yang berlaku. Jadi mana-mana syarikat-syarikat yang cepat bertindak mengalih perubahan mereka ini kepada pelancongan domestik. Saya lihat syarikat-syarikat yang terjejas ini telah pun bangkit kembali, yang mana pakej-pakej yang mereka buat berbeza sebelum ini. Contohnya yang syarikat yang mengerjakan umrah, berapa bulan dah tak ada bisnes. Jadi mereka telah mengubah kepada domestik, bekerjasama dengan hotel, bekerjasama dengan restoran dan sebagainya. Dan kerajaan yang bertanggungjawab di peringkat federal dan juga negeri perlu melihat dan membuka ruang ke arah perniagaan domestik ini supaya diperluaskan, memperbagaikan lagi selain daripada hotel, homestay dan sebagainya yang ada, perlu ditambah lagi dengan aktiviti-aktiviti serampang beberapa mata. Jadi selain daripada pengusaha-pengusaha hotel, resort, restoran, perlu ditambah lagi hasil daripada produk-produk IKS orang-orang kampung yang dulu contohnya dia bekerja dengan syarikat-syarikat dia tutup, dia ada kemahiran yang turun-temurun masak dodol. Memang dikenali dalam kampung itu, contohnya family dia pandai masak dodol. Jadi ni contoh, buat berhulu, buat apa-apa makanan perlu diletakkan di satu kawasan, diwartakan kawasan tersebut, dijadikan satu kawasan perniagaan, penjajaan dan pihak kementerian selain daripada menyediakan infra, dan peniaga-peniaga ini juga perlu dipromosikan dan dibrandingkan untuk dijadikan sebagai produk pelancongan di kawasan tersebut. Ianya akan dapat membantu mengimbangi sosial ekonomi di kawasan tersebut. Jadi dengan keadaan perubahan sekarang ini, diharap pihak kerajaan tempatan, negeri, federal kena cepat bertindak untuk ke arah itu, supaya kesan kesusahan rakyat, penduduk dapat diubah dengan cepat. Maksudnya apa juga kemahiran yang ada, kebolehan yang ada, asalkan mereka ni mahu, kerajaan bertanggungjawab untuk menyediakan tempat untuk mereka memasarkan, selain daripada mereka berusaha memasarkan di dalam media sosial. Jadi perkara-perkara pelancongan domestik ini perlu dilihat dan perlu diperhalusi supaya limpahannya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Jadi kalaulah tempat itu contohnya di Sekincan, orang kampung pula mengusahakan hasil-hasil produk laut yang daripada udang, proses jadi kerepek udang, yang daripada ikan, macam mana di Terengganu dan sebagainya. Kat sini tak ada. Kalau yang ada kebun tanam pisang, selain daripada boleh jual pisang, proses pisang jadi kerepek. Sini banyak ubi kayu. Tapi peranan daripada pihak kerajaan yang dahulunya menggalakkan dan memberikan grant, pinjaman, peruntukan homestay je. Okey, homestay dah berjaya. Tetapi berapa ramaikah orang yang terlibat mengusahakan homestay?
Jadi fokus pula sekarang ini kepada hasil kemahiran, kebolehan dalam perniagaan. Jadi pihak PPT, kerajaan negeri siapkan kawasan. Okey, kawasan ini kalau nak beli barang-barang hasil pertanian, jagung contohnya, jagung pula, air jagung, kuih yang dibuat daripada jagung. And then kawasan ini pula kalau datang ke Sungai Besar boleh dapat makan kuih-kuih kampung tradisional, tak buat lagi. Ini sebenarnya hasil untuk menarik pelancong-pelancong datang. Orang daripada KL kadang-kadang yang dulu dia selalu travel lebih-lebih lagi hujung tahun dengan family, pergi ke Europe, pergi ke Korea, pergi ke Jepun, tak boleh nak pergi, mana mereka nak pergi? Jadi mereka akan mencari tempat-tempat yang sebegini. Takkan nak pergi Langkawi je tiap-tiap bulan, boring juga. Mestilah nak datang Sekincan pula. Takkan nak datang Sekincan tiap-tiap bulan. Takkan nak makan hari-hari ikan bakar. Kalau hari-hari makan ayam, esok nak makan ikan pula. Tapi ini cakap betul, bukan peribahasa kepada satu bidang yang lain. Kadang orang buat kiasan kan, hari-hari makan ayam, esok nak makan ikan pula. Ini lain. Datuk buat ikan bakar, saya ada sikit kawan-kawan yang meniaga ikan dan nelayan yang direct daripada laut. So saya fikir mungkin saya boleh bantu Datuk dari situ dan bantu diri saya. Jadi peluang ini sebenarnya boleh diambil oleh semua orang, dan lihat bukan saja tempat Datuk, tapi di mana-mana juga. Kalau ada peluang yang boleh bekal sumber, kita boleh bekalkan, bukan sekat ikan, tepung, gula atau apa saja. Bukan semestinya kita buat. Saya tak ke laut, tapi saya ada kawan yang pergi ke laut, dan saya ada juga kawan-kawan yang pemborong ataupun pembekal ikan yang kita boleh ambil pada harga yang lebih murah. Kalau biasa dia jual RM2, pada keuntungan di kasar dia, saya minta dia sikit peluang, bagi saya RM1 untuk dia punya bahagian. So saya datang kepada Datuk Jamal, harga still sama. That mean kalau dia Datuk Jamal beli di sini, saya sebenarnya tak boleh beat harga Datuk Jamal. Di sini tempat ikan naik, di sana tempat pemborong ikan, macam mana saya nak beat harga? Tapi nego saya dengan dia, saya nak kongsi. You kawan saya, you bantu saya. Jadi saya kata, saya nak pendekkan saja, peluang insya-Allah ada, cuma kita nak usaha. Dan kena lihat dengan luas, orang-orang yang macam ini, kita bantu mereka, mereka bantu kita, dan kita bantu orang lain. Macam tu. So saya lihat dalam apa yang Datuk Jamal buat hari ni di Skin Resort ni, Datuk dah cerita panjang-panjang, ini satu usaha yang sangat baik. Kalau tuan masuk dari depan sampai ke belakang, kita dah tahu this is Chinese area, kawasan Chinese. Ramai orang dia punya ortodok, dia punya pemikiran tu, kalau kita masuk Chinese area tak boleh hidup. So Datuk Jamal buktikan bahawa this is bukan racist. Ini Malaysia, siapa-siapa saja yang mampu, siapa-siapa saja yang kuat berusaha, dia boleh survive. Dan ini buktinya. Dalam satu lorong yang satu masa dulu hutan, tak ada apa-apa, jalan tanah merah tu. Hari ini ada resort, dan saya percaya resort ini dibina dulu, barulah Pantai Redang tu menjadi tempat pelancongan tarikan. Maknanya apa yang Datuk buat, usaha Datuk untuk membina resort ni memberi peluang yang lebih luas. Macam saya sebut tadi, peluang membuka peluang lain. Resort ni dibuka, sahabat-sahabat kita di belakang sana kalau dah pergi Pantai Redang nanti, tengok di situ bagaimana orang-orang Cina kita berniaga, dan mereka semua berkongsi apa yang ada dalam kawasan ini. Macam itulah.